markabul hani, kenderaan yang selesa. Ini 4 perkara ini. Kalau kita renung, memang kalau kita ada 4 benda ini, insya-Allah kita merupakan orang yang bahagia. Pertama ialah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah, isteri yang baik. Kerana Nabi menyebut, dia kata ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Nabi kata ad-dunya kulluha mata', dunia ni semuanya nikmat. Nikmat belaka, handphone nikmat, makan nikmat, apa nama, kita sihat itu nikmat, kita boleh tidur itu nikmat. Tidur pun nikmat juga kan. Berapa banyak ramai orang tak boleh tidur, pitih banyak, tidur tak boleh. Sebab tu tidur ni nikmat. Kita boleh beli bilik tidur, boleh beli tilam sedap tidur, aircon sejuk macam duduk di Eskimo, kapet tenggelam buku lali, tidur tak boleh. Berapa ramai orang tak boleh tidur, lenggak kepala atas tak boleh tidur, sembam muka ke bawah tak boleh tidur, paling kanan tak boleh tidur, paling kiri tak boleh tidur, tak tahu pagi saja tak boleh tidur, penyakit dia. Kita alhamdulillah, saya ni antara nikmat yang Tuhan beri pada saya, nikmat tidur. Ini syukur banyak-banyak. Tidur mudah sangat saya. Kadang-kadang saya naik kereta tu, lepas ceramah kan, tak sempat gear, tukar gear 3, tidur dah. Nikmat atau sampai ustaz sampai dah. Nikmat. Berapa ramai orang tak boleh tidur. Nikmat tu. Sebab tu kita ni bukan zakat tidur atas tilam, bukan zakat tidur atas katil, dalam kuliah pun boleh tidur. Tu nikmat tu. Tu boleh. Sebab tu tuan-tuan, kalau mengantuk, tidurlah. Tidak ada ubat yang boleh ubat tidur melainkan tidur. Sebab tu saya, waktu saya menjadi pensyarah dulu, saya tak marah nak murid saya tidur. Moga saya pun dulu kaki tidur juga dalam kelas. Tapi kita tak pernah ponting kuliah, kelas datang. Saya ingat ada satu subjek 2 jam, iaitu tajuk dia dakwah kepada non-Muslim. Kelas pula lepas Jumaat, pukul 2 hingga 4. Dah lah tadi tidur dalam khutbah dah. Ni pula 2 jam. Yang saya tahunya, okey, kita mulakan kuliah kita. Ingat pula, wallahu alam, minggu depan jumpa pula. Tapi kelas datang. Apa saya dapat A juga lah kan? Kelas datang nak sebutnya. Sebab tu kalau nak murid saya lena, saya tak marah. Yang tak bolehnya, dia tak datang kelas kan? Dia ngantuk kan? Balik, okey, balik pada cerita tadi, nikmat. Ni tidur juga nikmat tuan-tuan. Tidur nikmat, makan nikmat, boleh berjalan ni nikmat, sihat nikmat. Tapi Nabi kata wa khairu mata'id dunya, sebaik-baik nikmat dunia ni apa dia? Iaitu al-mar'atus salihah, perempuan yang baik. Perempuan yang baik. Inilah merupakan yang tidak ada selain daripada nikmat dunia ni. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita dapat perempuan yang salihah, perempuan yang baik. Lah hadis lain Nabi juga sebut, dia kata innamad dunya mata' wa laysa min mata'id dunya syai' afdal minal mar'atis salihah. Sungguhnya dunia ini merupakan tempat bersedap, nikmat, tetapi tak adalah nikmat yang paling hebat sekali, ialah yang paling afdalnya, iaitu
mendapat isteri yang salihah, perempuan yang salihah. Memang kita tahu apabila dapat isteri yang salih, isteri kita ni tuan-tuan merupakan orang yang paling rapat dengan kita. Sebab tu huduh baik perangai kita ni isteri kita tahu. Pak mentua tak tahu. Pak mentua tak tahu. Kita dengan isteri kita yang tahu. Isteri kita tahu perangai kita. Kita balik rumah pak mentua, pijak semut tak mati. Isteri kita senyum seorang-seorang. Allah berlakon lebih depan pak mentua. Isteri kita orang paling rapat dengan kita. Isteri kita ni merupakan orang yang paling setiausaha, paling sulit dengan kita. Dia tahu perangai buat kita. Macam kalau seorang tu berlakon, dia berlakon baik. Berlakon baik. Sebab tu orang ni tak boleh berlakon jadi baik. Kalau dia memang jahat, dia tak boleh berlakon baik. Tak boleh berlakon baik. Sebab tu Sayyidina Umar, apabila ada orang beritahu, dia kata ni kawan saya orang baik. Kemudian Sayyidina Umar tanya, adakah awak pernah musafir dengan dia? Tak pernah. Kalau tak pernah musafir, awak tak boleh anggap dia baik. Awak tak boleh kamu nak justify, nak mengatakan dia orang baik. Nak tahu baik tak baik, awak kena musafir dengan dia, baru kamu tahu perangai kawan kita tadi. Tuan-tuan berjumpa saya sejam dua, tak kenal perangai saya. Nak tahu perangai saya, kena musafir dengan saya, baru kita tahu peribadi seorang tadi. Jenis kuat tidur ke, kuat makan ke, kuat ibadat ke, kuat zikir ke, kuat berbual ke, semua kita tahu sepanjang kita musafir. Sebab tu kalau orang dia nak berlakon, tak boleh. Tak boleh dia berlakon. Selalu saya beri contoh. Macam ada seorang tu dia berlakon baik, dia tu pindah, misal katakan pindah daripada Perak mari ke Duk Jertih, Besut. Kita tak kenal dia, kita anggap dia baik lah, bagus lah, baik, nampak warang orangnya. Jadi kita pun kadang-kadang suruh lantik dia jadi bendahari masjid ke, surau ke, persatuan kita ke, jamaah kita ke, bagi dia pegang. Lama kelamaan ada masalah kewangan. Jadi orang ni kita dah jadi tanya-tanya, tengok ke luar tu orangnya tak tipu kita ke, nak kata dia menawak kita tak. Maka kita pun siasat. Kita tanya, jumpa dekat orang Perak, tanya, kenal ada Anu bin Anu? Kenal, buat apa? Macam mana dia? Dia ni hak lain benda boleh, piti tak boleh harap. Pasal apa? Memang hak lain boleh, hak ni tak boleh harap. Kami ni banyak dah terkenal dengan dia sana tu. Banyak dah terkenal dengan dia waktu duduk di Perak tu. Nampak tak? Kalau itu perangai dia, watak yang ada kepada dia, maka dia tak boleh berlakon lama. Tak boleh berlakon. Sebab tu akhlak seorang ni, dia datang daripada dalaman dia, diri dia. Dia tak boleh ada mutakalluf. Akhlak ni benda yang tak boleh dipaksa. Kalau kita nak paksa dia, kalau dia nak berlakon, dia tak jadi. Nak berlakon baik tak jadi. Sama seperti mana menantu kita ni yang kita sebut ni, tidak ada kaitan yang mati atau hidup pun. Ini rekaan semata-mata. Contoh dia, menantu kita ni memang tak sampai subuh, tapi kebetulan tok tua ada orang baik,
kaki surah, kaki sejid, Tok Imam, Bilal. Dia balik mempuak mentua dia, semayang lah. Semayang. Hak yang tak tahu kata menantu kita ni tak semayang ni, bini kita yang tahu, isteri kita yang tahu. Abel berlakon, kuat berlakon ni. Balik mahayah semayang, duduk rumah tak semayang. Bini dia kata gitu. Pasal apa? Bini dia yang tahu. Bini dia tahu. Satu saya nak sebut, orang yang berlakon ni dia tak lama, dia tak boleh berlakon lama nak jadi baik. Kalau itu watak dia sebenar, dia boleh berlakon lah sehari dua, lama kelamaan dia akan keluar juga the true color dia, warna sebenar yang ada kepada dia tu sebenarnya tu. Sebab tu kita katakan tadi, kita dapat isteri yang salihah adalah nikmat yang paling besar kepada kita. Sebab tu Nabi menyebut, dia kata faminas sa'adah al-mar'atu salihah taraha fatu'jibuka wa taghibu anha fata'manha ala nafsiha wa malika. Dia kata Nabi sebut di antara kebahagiaan, dia kata seorang isteri yang salihah. Salihah ni macam mana? Taraha fatu'jibuka. Yang dikatakan isteri salihah ni apa dia? Fatu'jibuka, kamu suka tengok dia, isteri kita. Dan yang keduanya ialah wataghibu anha fatak minuha. Kalau dia tak ada daripada kamu pun, kamu rasa aman, percaya dengan dia. Dan juga kamu percaya dia dengan dirinya dan juga harta dia. Jadi sebab tu kita yang dikatakan isteri yang salihah ini ialah kamu patut jibuka, taraha patut jibuka, kamu tengok dia, kita suka. Sebab tu isteri yang salihah ini isteri yang penting, nikmat. Berapa banyak kita tengok orang yang perniagaannya hebat, meniaga juta-juta, untung juta-juta, pakai kereta hebat, segala-gala hebat, tapi isteri yang tak salihah. Kita balik rumah, kita rasa tak seronok dengan kewujudan dia, tak seronok kan? Dia tidak menggembirakan kita, dia tidak melayan kita dan menjadi seorang isteri yang baik. Maka tak ada mana, adalah duit macam mana, pangkat macam mana tinggi sekalipun, kalau kita tidak mendapat isteri yang macam ni, kita tak bahagia. Kita tak bahagia. Wa taghibu anha fata'manha ala nafsiha wa malika. Bila dia tak ada pun kamu rasa percaya dengan dia, dia boleh jaga diri dia dan juga boleh jaga harta benda dia. Dia tak ada. Biasa macam kita ni, kadang-kadang zaman hari ni banyak suami isteri yang orang panggil apa, suami isteri weekend, hujung minggu. Dia duduk kerja di Besut, isteri dia bekerja di Kemaman, saya katakan tu, ataupun dia duduk di Besut, suami dia di Kuala Lumpur. Mungkin tak boleh tukar, macam-macam lah, ada macam-macam lain.
Tapi isteri salihah, kita percaya dengan dia. Dia tidak akan lakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada batasan agama. Kita percaya dengan dia. Ataupun kita sama-sama kerja pun, dia bekerja, kita bekerja tempat lain, walaupun duduk di Besut, sama-sama duduk di Retih. Dia bekerja pejabat lain, kita bekerja pejabat lain. Dia sekolah lain, kita sekolah lain. Tapi apa dia? Isteri salihah, kita percaya dengan dia. Diri dia pandai jaga diri dia. Dia pandai jaga diri dia. Dia tahu dekat mana ikhtilat, batasan pergaulan dia. Dia tahu dia tak pergi keluar makan. Ni zaman-zaman hari ni kadang-kadang tak baik, haram, berdosa tuan-tuan. Duduk pergi, kadang-kadang kita tak tengok suami isteri, suami orang, isteri orang pergi keluar makan waktu tengah hari, berdosa. Mana boleh begitu? Kalau suami biar itu suami bacul, itu dikatakan al-jabban la yadkhul jannah. Orang yang bacul tak masuk syurga. Bacul maksudnya tu bukan bacul boleh tengok suami duduk duduk sidai kain, apa lawak ni, bacul lah. Pasal apa? Pasal takut dekat bini, tolong sidai kain. Tu tak, bukan bacul, tu tolong, tak apa. Yang dikata bacul ni apa dia? Kamu membiarkan isteri kamu keluar dengan jantan lain. Tak boleh. Kena beringat elok-elok. Berarti Islam boleh letak elok dah, tuan-tuan. Islam boleh letak elok. Sebab tu kita tengok macam orang panggil duk pergi pejabat. Kadang-kadang pergi pejabat ni kita tumpang orang lelaki lain, itu pun bahaya juga. Sehari tak apa, mari 4, 5, 6 bulan, setahun, 2 bulan ni, laki-laki perempuan yang bukan suami isteri, bahaya. Ni syaitan duduk tengah-tengah. Nabi kata apabila laki-laki dengan perempuan duduk sekali, wasalihum suhma syaitan, yang ketiganya syaitan. Tiganya syaitan. Bab perempuan ini tuan-tuan, ini ujian. Arwah ayah saya ni seorang tok guru. Dia kata bab perempuan ni, dia kata duk rukun iman lain, dia kata. Perempuan ni, ujian perempuan. Sebab tu Nabi SAW pun menyebut, dia kata apa? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal an-nisa, Nabi kata. Aku tak tinggalkan fitnah yang paling besar kepada orang lelaki ialah perempuan. Fitnah yang paling besar kepada orang lelaki ni perempuan. Ada setengah orang dia tak boleh terima suapan duit, dia tak makan. Tapi belum tentu perempuan. Perempuan. Maka betul lah Nabi kata perempuan yang salihah ini ialah apabila kamu jauh daripada pun, kamu akan aman tentang diri dia. Kamu percaya tentang diri dia, pandai jaga diri dia. Kamu percaya tentang dia pandai jaga harta dia. Ini dikatakan perempuan yang salihah, perempuan yang baik. Karena perempuan yang salihah ini, dia tahu dia akan senang susah bersama kita. Ada setengah orang perempuan, waktu kaya abang sayang, waktu miskin piring melayang. Tak betul. Tapi isteri salihah tidak, dia senang pun bersama dia, susah pun bersama dia. Itu yang dikatakan, yang kita nak supaya orang yang dikatakan kebahagiaan itu ialah merupakan isteri yang salihah. Dan riwayat yang lain Nabi sebut lagi, dia kata
khairun nisa allati tasurruhu iza nazara wa tuti'uhu iza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wala malaha bima yakrah. Dia kata, atau kama qala, Nabi kata sebaik-baik wanita ialah yang menggembirakannya apabila dia melihat, wa tuti'uhu, dan apabila, dan dia taat pula apabila kamu suruh dia. Jadi kita tengok, apabila suruh dia taat, dan dia tidak pernah menderhakai dalam hal dirinya sendiri atau hartanya dengan cara yang tidak disukai. Ini isteri yang huraian lagi berkenaan dengan isteri yang salihah. Khairun nisa allati tasurruhun iza nazara. Perempuan yang baik apabila kamu tengok dia kamu seronok. Isteri yang salihah. Wa tuti'uhu iza amara. Bila suruh dia taat, dia tidak khilaf ataupun tidak menyalahi apa yang kita suruh dia berkenaan diri dia, dan juga dia tidak lakukan pengkhianatan terhadap hartanya dengan apa yang kita suruh jaga, kita suruh dibuat, dia lakukan. Ini huraian berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai isteri yang salihah tadi. Sama juga nanti orang kata pula, apa tu ustaz duduk sebut bahagia orang lelaki-lelaki, orang perempuan macam mana pula? Orang perempuan bersama juga. Kerana di antara bahagia perempuan ni pula dia dapat suami yang soleh. Suami yang soleh ni wa huwa alladhi yakfi imra'atahu wa anal hayah wa yu'inuha ala amri diniha. Suami yang soleh ini ialah apabila suami yang membekalkan isteri dengan keperluan hidupnya dan membantunya dalam urusan agamanya. Ini suami yang baik. Kalau kita suami yang baik ini macam mana? Dia ialah dia mencukupkan keperluan kita, dan juga membantu kita di dalam agama. Dia ajar kita semayang, ajar kita beragama, dia larang kita daripada buat benda-benda tak baik. Ini suami yang baik. Dia mencukupkan apa yang perlu untuk dia. Itu suami yang baik, suami saleh, suami yang baik. Macam mana pula suami kita yang tak boleh nak beri sebagai keperluan sebagainya, tak apa, itu bukan dia kata kita sebut tadi dia malas, lainlah. Pagi-pagi orang pakai bekerja, dia duduk di kedai kopi ya. Bekerja tidak, itu tak boleh lah. Ini dah bekerja siang malam, kadang-kadang bekerja untuk nafkah keluarga, tapi itulah kemampuan dia boleh bagi, kita terimalah. Itu yang baik, itulah sudah baik. Bukan berarti apabila suami yang baik ni suami yang dia tak boleh bagi kepada kita macam orang lain. Orang lain beli kereta, dia nak kereta, orang lain dapat gelamah, dia gelamah, sedangkan suami kita tak mampu. Itu tak betul. Itu bukan menjadi satu syarat nak menganggap bahawasanya berapa ramai orang yang kadang-kadang dia boleh beli gelang kepada isterinya sekerat lengan, tapi agama tak ada, kebahagiaan tak ada. Suami yang tak saleh, suami yang main perempuan lain, suami yang buat benda-benda jenayah lain, tak ada makna juga. Jadi itu ialah merupakan yang bila disebut tentang bagaimana syarat yang kita sebut sebagai
kebahagiaan manusia itu ialah kita memperolehi isteri yang salihah. Itulah yang Nabi SAW sebut, fazfar bizati din taribat yadak. Maknanya kita pilihlah perempuan yang baik. Perempuan yang menjadi pilihan kita ialah perempuan yang salihah. Inilah juga yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi ajar kepada kita, yang doa yang kita minta doa kepada Allah taala, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Itu doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami, dan jadikan kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita minta ke Allah Ta'ala isteri yang salihah dan anak yang qurrata ayun, anak yang sejuk mata memandang. Hari ini pun banyak kita dapat anak cerdik-cerdik, baguslah, cerdik. Tapi yang paling penting ialah cerdik campur dengan soleh. Tak ada makna anak cerdik tapi tak soleh. Kerja hebat-hebatlah, kerja dekat luar negara, dekat UK, dekat Jerman, Perancis, dekat Kuala Lumpur, gaji berpuluh-puluh ribu, tapi tak soleh. Tak soleh nak buat apa? Bukan dibawa ke akhirat. Saya kadang-kadang pergi ziarah jenazah, sedih kita tengok jenazah duduk terlantar dekat dengan depan rumah. Terpaksa pula pasang kaset ngaji letak belakang kepala. Bila kita tanya anak-anak dia ada, duduk mana? Dekat luar. Kerja hebat-hebat, bawa balik dengan BMW, boleh dengan Mercedes, macam-macam lah. Tapi ayah tak ada seorang yang boleh nak baca Quran. Apa makna? Kita megah lah, kita kata anak kita doktor pakar sini, anak kita engineer sini, anak kita accountant sini, anak kita CEO sini. Hebat kita sebut tadi. Tetapi apa makna arti kepada kehidupan kita selepas daripada mati? Yang kita hendaknya ialah anak kita ni tadi, manfaatnya ialah lepas kita mati. Sebab tu di antara hikmah yang kita berkahwin untuk mendapat zuriat anak kita. Sebab apa dapat anak? Supaya anak ni ialah mendoakan kepada kita. Kalau kita ni tinggal semua dah, rumah kita, kereta kita, pangkat kita, harta kita, jawatan kita, tinggal semua. Yang boleh menghubung kita kepada dia, anak kita. Tapi kalau anak ini anak yang bukan saleh, tak ada mana. Walaupun pangkat besar, walaupun gaji besar, tapi tidak memberikan apa-apa makna kepada kita selepas daripada mati. Kita tak berhajat tuan-tuan mak ayah kita meninggal dunia no. Dia duduk dalam kubur ni tak harap benda lain. Dia tak tanya kelapa sawit dia hari ni berapa, 1 tan. Dia tak ingat dah benda tu. Dia tak tanya duit pencen dia mak dapat dah lagi. Dia tak tanya rumah sewa dia bukan jetih ni dah kutik dah belum ujung bulan ni. Tak ada dah. Yang diharap apa dia? Doa daripada anak. Kalau anak yang tak saleh, anak yang tak salehah, dia tak ingat kepada kita waktu kita mati.
Oleh itu kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita isteri yang salihah, anak yang baik tadi. Okey, itu pertama, tanda bahagia manusia. Yang kedua, kata Nabi, di antara bahagia manusia ialah wal maskanul wasi', iaitu rumah yang luas selesa. Karena rumah yang luas ini dia akan memberikan kerehatan minda dan juga kerehatan fizikal kita. Ini rumah. Sebab tu rumah ni benda asas, perkara asas dalam kehidupan kita. Kehidupan kita. Tadi pun saya bercakap dengan Dr. Ridwan selaku YB. Saya kata antara benda yang perlu beri perhatian kita sebagai wakil rakyat waktu kita merintah ni ialah kena ambil profil, kena cari melalui JKK kita, melalui ketua kampung kita, penduduk-penduduk yang tidak ada tanah, tapak rumah tak ada, bukan tanah nak pasang, tapak rumah. Wajib kita, berdosa kita kalau tak buat. Kena cari, hak orang tak ada tapak rumah, kena ambil profil, kena pergi cari melalui bantuan JKK kita ni. Kena cari ketua kampung, Tok Ngulu kita, kena cari berapa orang satu kampung ni yang tak ada rumah, yang tak ada tapak rumah, yang dah berkeluarga tak ada tapak rumah, kadang-kadang terpaksa menumpang. Mak duduk satu keluarga sampai 7 sampai 5-6 keluarga satu rumah. Berdosa kita sebagai pemimpin. Kena cari, pastikan wajib bagi tapak. Kurang-kurangnya ada tapak ni tuan-tuan. Saya bagi wakil rakyat, saya tahu menghadapi masalahnya ialah apabila kita kadang-kadang nak bawa ke Baitul Mal, nak minta bantuan apa kepada NGO ataupun daripada korporat-korporat sebagainya. Masalah yang dihadapi ialah tapak rumah tidak ada. Tapak rumah tak ada. Dia memang apabila adun ni, bila dia menang, negeri kerajaan menang, dia merangkap sebagai jawatan kuasa tanah, mesti bawa benda ni. Saya sebagai ahli parlimen tak terlibat jawatan tanah. Jawatan tanah terlibat adun bagi kerajaan yang merintah. Adun kerajaan ada, tapi saya terlibat dalam jawatan kuasa pembangunan daerah, dipanggil. Tapi itu bukan tanah lah. Tapi saya beritahu pada DO, saya katakan selesai. Rakyat yang tak ada tanah, beri tapak rumah. Tapak rumah bukan luas pun, buka 20 kali 40 pun tak apa, 50 pun tak apa, bagi untuk mereka kurang-kurangnya ada tapak rumah. Ni tugas sebagai pemimpin. Ni dua orang wakil rakyat ni dua. Kenapa ingat? Hak yang orang dah ada dah, tak perlu bagi. Nak buat apa lagi? Kita nak cari tanah hak kita ni, untuk kita ni 6 panjang 4 buka ya. Tanah kubur ya cari. Dah ada tanah nak bahaya tanah lagi. Buat gaya dia ni. Bukan hak kita. Kalau kita ambil itu bukan hak kita. Kalau kita dah ada tanah, itu hak orang lain. Berdosa, kena ingat. Kita ambil tanah secara zalim. Nabi menyebut orang yang mengambil tanah secara zalim ini, Allah Ta'ala akan hempap dia dengan 7 lapis bumi. Sejengkal dengan 7 lapis bumi. Sejengkal tuan-tuan. Coba bayangkan kalau dia ambil tanah tapak rumah tanah orang 40 kali 20 kan, mampu kerah dia. Ni
Kalau ada di kalangan JKK ke apa sebagainya, pengulu ke, tok tua ke, kena bagi tahu baru ke rakyat. Ambil profil, pergi tengok, tanya makcik-makcik, ada kita tahulah bagian orang kampung tu, kita tahu. Dan saya lah kampung saya tahu, daripada 200 rumah tu kita tahu siapa ada rumah, siapa duduk dengan siapa, kita tahu belakang. Bukan ramai mana pun hak tak ada tanah, bukan ramai hak yang ni tak boleh selesai. Jangan duk bagi tanah orang dah ada tanah dia, jangan, mamnu', berdosa. Ni hak orang lain. Dia susah kita bagi, tak kira apa parti bagi, dia susah. Tanggungjawab kita sebagai kerajaan, kita kena bagi, kita kena uruskan benda ni. Betul tuan-tuan, kesian tau. Dia boleh dah duduk satu keluarga yang ramai sampai 5 keluarga di situ, mulalah kadang-kadang bergaduh, iri hati. Biasalah kan, bergaduh. Jadi pula kadang-kadang masalah sosial lain, kadang-kadang masalah pergaulan, macam-macam masalah lain. Kita sebagai kerajaan, kita kena kongkonnya cari tapak rumah dulu. Lepas tu dia boleh ada barang sikit, dia beli barang, dia buat sikit-sikit, tak apalah tu. Tanggungjawab kita lepas bab satu. Hak yang bab dia nak cari daripada perumahan ke, syarikat perumahan, rumah mesra ayat ke, tak apa lepas tu cari. Tapi kalau tak ada tapak rumah tak boleh bagi. Jabat agama pun tak boleh bagi, Baitul Mal pun tak boleh bagi, tabung haji pun tak boleh bagi, Bank Islam pun tak boleh bagi, hak yang CSR dia tak boleh buat. Tu rumah yang selesa. Bukan kita nak kata rumah selesa ni rumah yang padan dengan kita lah, sepadan dengan kita, dia katakan untuk ada rumah, konsep dia rumah tempat berteduh kita, tak mesti besar kita. Kita ni tuan-tuan, yang paling celaka dalam hidup kita ni apa dia? Bergaduh dengan jiran. Allah tu celaka yang paling hidup kita. Dengan orang lain pun tak boleh bergaduh juga, tapi dengan jiran ni kalau bergaduh ni berat, celaka dalam hidup kita. Pasal dia tu sebelah kita, tiap-tiap hari bertemu dia, balik kerja bertemu dia, nak keluar kerja bertemu dia. Kadang-kadang kita sakit jiwa, kita tengok dia duduk basuh kereta, kita tak keluar pasal dia ada luar. Dia pula tengok kita pula duduk sapu sampah dekat luar, dia tak keluar. Akhirnya pakat mati, sakit jantung mereka, darah tinggi belakang, tension. Pasal dapat jiran yang tak baik. Jiran yang baik ni merupakan tanda bahagia kita. Sebab itulah Nabi kata al-jar qabla dar. Tengok jiran kita dulu sebelum kita nak buat rumah. Sebab tu kalau kita nak buat rumah ke sebagainya, kita tengok jiran kita apa dia. Ada kawan saya terpaksa jual rumah, dia duduk lama tu, dapat jiran yang tak baik, jiran yang mulutnya tak jaga, sampah macam-macam, dia buat menyakit hati, terpaksa jual rumah. Kalau saya duduk lama, dia kata itu, dia kata digila, dia kata dia jadi gila. Jiran tak baik. Dan jiran ni wal jarul, jiran yang baik ni merupakan tanda kebahagiaan. Wal jarus salih, jiran yang baik, tanda kebahagiaan kita. Sebab tu jiran ni kita faham. Kita tengok sunnah Nabi SAW, dia bak jiran. Nabi ni sampai dia suruh isteri dia kalau masak makanan tu, dia kata buat lebih sikit. Pasal apa? Nak bagi kepada jiran. Sampai ke tahap itu yang ada. Ingat Nabi sebut, Nabi kata mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu atau kama qala. Nabi kata Jibril ni sentiasa beri pesan kepadaku berkenaan dengan jiran, hak jiran, sehingga kan aku menyangka jiran tu boleh
mewarisi harta aku. Nak menunjukkan tentang akrabnya jiran tu dengan kita. Ditekankan bab berkenaan dengan jiran. Dan hadis yang lain Nabi sebut, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, naklah dia menghormati jirannya. Jirannya kena hormat. Kena hormat jiran. Ni jiran, sampai Nabi kata seolah-olah macam jiran ni boleh mewarisi, boleh terima harta pusakaku, seolah-olah aku tu terlalu akrabnya, terlalu kerapnya. Jibril berpesan kepada Nabi berkenaan dengan jiran. Jiran ni ada beberapa tahap. Kalau jiran tu saudara kita, dia ada 3 hak. Satu, hak jiran. Yang kalau jiran itu kafir, bukan orang Islam, dia ada satu hak, yaitu hak jiran. Hak jiran ni Islam tekan mereka begitu. Ada kisah yang Nabi disampaikan kepadanya berkenaan dengan seorang wanita. Seorang perempuan ini dia siang hari puasa Ramadan, malam hari qiyamul lail, tetapi mulutnya becok, mulutnya jahat, menyakit hati jiran. Nabi kata apa? Wahia finnar, perempuan ini dalam neraka. Walaupun dia itu baik dengan Allah, tetapi dia tidak baik dengan manusia. Islam ni agama dia mesti ada 2. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tak boleh kita ni baik dengan manusia saja, bagus, rajin tolong orang, kenuri kenara kita tolong, mati kita pergi ziarah, pergi sebagainya, tak semayang masuk neraka juga walaupun dengan manusia baik. Ataupun dia baik dengan Allah Ta'ala, semayangnya, puasanya, tahajudnya, tapi menyakit hati jiran, neraka juga. Tak boleh, dia kena ada dua-dua ni tadi. Ni jiran. Sebab tu ada hadis yang lain Nabi sebut lagi. Nabi kata, ma'ama nabi man bata syab'an wa jaruhu ja'i' ila jambihi wa huwa ya'lam bih. Nabi kata, seorang itu tidak beriman dengan aku. Sebab apa? Dia tidur dalam keadaan yang kenyang, jirannya lapar, yang dia tahu jiran tu lapar. Ni kena ingat, kita ni orang surau masjid ni, orang baik-baik semua kita ni. Kita tahu jiran kita lapar, jiran kita tu mengalami masalah, kerumitan. Apa, pastikan mereka adalah orang yang dapat makanan, ada makanan. Kalau tidak, kita adalah terdiri dari kalangan orang yang tidak dianggap sempurna iman kita. Ini Islam jaga. Sebab tu kadang-kadang surau masjid kita kena berperanan. Surau masjid kadang-kadang pitih duit banyak, jangan duk kira nak tukar kapet tiap-tiap tahunnya. Budak-budak nak masuk universiti, anak orang susah, keutamaan diberikan. Khadiah kampung kita dulu, selain daripada kerajaan lah, kalau ada kemampuan kita bagi tadi. Ni kita ni sebagai saleh, dia tidak akan merempat kesusahan dia, dia tak jadi apa-apa ke dana. Masjid Tok Siak ke Tok Bilal, walaupun gaji dia tak banyak, mana rezeki dia murah. Orang kadang-kadang nak bagi sedekah, bagi kat Tok Imam Tok Siak ni dulu, ada lebihan makanan dekat dia dulu, dia tak minta pun orang bagi.
Allah Ta'ala melontarkan perasaan kasih dan sayang kita kepada orang yang macam ni sebab kebaikan dia, soleh dia kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia pula orang yang tidak beriman dengan Tuhan, tak beramal, Allah yang tu kita tengok. Kadang-kadang kita pergi tengok rumah tu, kita tengok, kak, suami mana? Duk jail. Pasal apa? Rogol anak tiri. Dah lah miskin pula dengan agama, akhlak. Macam mana Tuhan nak berikan rezeki kat kita? Ya. Tapi kalau hak miskin yang saleh, insya-Allah dia tak susah tengok. Banyak pengalaman saya tengok mati. Tak susah. Pasal orang datang masjid nak suruh ni orang senang. Kalau awal buat tahun sekolah ni, awak ni anak cukup ni kita bagi kat dia. Tu tak masuk di masjid surau lagi kita beri kepada dia sebagai, kita akan utamakan orang macam ni. Pasal dia susah orang yang soleh. Baik. Dan yang akhir sekali Nabi kata, tanda kebahagiaan yang keempat ialah wal markabul hani, iaitu kita memiliki kenderaan yang selesa. Kenderaan yang selesa. Kalau dulu unta, kalau dulu kuda, yang selesa. Zaman hari ni kereta, kan? Zaman hari ni orang kata apa? Private jet. Tak apa. Kalau duit sendiri tak ada masalah. Jangan duit orang lain salah. Jangan kamu dapat cara sumber kewangan tu sumber yang tak betul, jadilah. Janganlah begitu, kan? Jangan cara kamu dapat duit dengan cara rasuah sebagai, tak boleh lah. Kalau kemampuan kamu, kamu meniaga, kamu sebagainya, boleh, tak ada masalah. Kenderaan yang selesa untuk dia nak bergerak, tak apa. Yang penting sumber yang dapat tu halal. Kita pula pun nak beli kenderaan kita, biarlah ada kemampuan kita. Janganlah kita kemampuan kita setakat kereta mawi saja. Janganlah kita pula duduk nak belagak beli kereta Mercedes ke Volvo ke, tak boleh gitu. Selesa untuk kita. Setakat kita ni motor je, motor yang enggak selesa. Motor enggak selesa. Mana motor yang kita tak naklah kita beli naik motor, kadang-kadang tak sempat enjin berhenti, dia dah berhenti. Kan? Tak sempat nak break, enjin dah berhenti. Tak selesa lah, kan? Maksudnya selesaan. Selesa. Kita nak kebiasaan tadi. Yang penting sumbernya baik. Macam rumah tadi, selesa, sumber yang baik. Kita tak nak dapat daripada harta-harta yang tak betul, daripada rasuah, daripada cara makan tak betul, tu tak boleh lah. Tak boleh. Jadi kita nak katakan tadi ialah kenderaan yang selesa. Itu adalah merupakan tanda kebahagiaan. Kebahagiaan untuk kita sampai ke satu destinasi, ke tempat yang lain, tu perlukan kepada kenderaan yang selesa. Bukan kita kata naik tu kerana kita nak belagak, nak ego, tak. Perlu. Perlu. Macam orang panggil apa, kenderaan-kenderaan yang kita naik itu dalam keadaan yang boleh untuk kita tunaikan tanggungjawab kewajipan kita, bukan kerana kita nak nak tunjuk ke orang, dan kita pula pakai pula melampau. Kereta kadang-kadang peluang kita sebiji, kita ada sampai 17 biji. Depan rumah kita macam pasu bunga, kereta macam pasu bunga, tu dah membazir, kan? Beli hak yang kita keselesaan untuk kita masuk tadi. Yang penting itu yang ada, yang Nabi SAW ingatkan kepada kita semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa itulah yang saya dapat sampaikan sebagai peringatan untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang ada pada hari ini. Alhamdulillah tuan-tuan makmurkan hari Jumaat. Kita sebut ini sebagai hari ilmu. Hari Sabtu mungkin hari keluarga. Hari ini datang ke majlis ilmu, seperti ada yang kebetulan dekat sini, kita sini mungkin orang dekat Rusila dengan Rusila, kita di sini datang. InsyaAllah kita luangkan masa kita yang ada ni untuk mengisi satu pengisian yang baik untuk diri kita. Jadi itulah saya dapat sampaikan. InsyaAllah kalau ada rezeki, ruang masa, ketika nanti kita akan bertemu lagi di lain masa dan ketika, insyaAllah.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.